Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis yang berusaha Puan Juliana dari unit pemeriksaan dan penilaian, rakan-rakan dalam jabatan ketua unit dan semua rakan pensyarah yang berada di Dewan Persidangan di pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat kita bertemu sekali lagi sebagai kalimat yang rutin yang kita akan lalui pada setiap semester. Ini pada pagi ini adalah kalimat pemeriksaan di bulan Mei ini. Sebelum kalimat secara ringkas, bukan secara terperinci oleh KUPB, beberapa maklumat kita lihat sekarang ni sehingga ke hari, kita lihat rakan-rakan memang sibuk selalu makin makin, dan tarikh-tarikh itu mohon, sebab kami dalam grup KJJKA ni lihat kampus-kampus lain juga meminta untuk tambahan tarikh untuk di markah. Tapi saya tanya-tanya dekat Puan Juliana, kita percara kita tak bunyi apa pun. Tapi bagus yang maksudnya hebat. Tahniah rakan-rakan, sebab kita tak dengar. Mungkin kita senyap-senyap sebab itu saya nampak ramai dalam bilik masing-masing sedang maki dan sebagainya. Teruskan usaha anda sebab kita makin hampir. Sebab kampus lain antaranya mereka kata ialah mereka nak selia praktikal, kita pun selia praktikal juga. Semua kerja sama. Cuma tahniahlah rakan-rakan, taklah timbul isu yang besar di sini. Cuma makluman kampus yang mohon ke IPDM untuk anjak tarikh itu malah tak dapat, IPDM tak bagi. Jadi kampus kita tak ada suara-suara tu, maksudnya kita sedang lihat ataupun yang ada kiin teruskan. Cuma ada lagi 2 hari berhari raya dan juga tarikh-tarikh itu tolong lihat, saya tak lihat. Jadi buatlah apa yang lebih itulah termasuk. Begitu juga kepada rakan-rakan, ada juga di kalangan 1 atau 2 orang yang masih belum lagi daftar pelajar, dia pun ada lagi. Okay? Jadi macam mana nak pergi markah dan sebagainya, belum lihat sama. Untuk selesaikan tugas-tugas yang wajib tu, sila selesaikan supaya pengisian markah ni tidak timbul isu yang banyak. Saya tak nak panjangkan ucapan saya ni. Saya ambil ruang ni, sampaikan salam daripada pihak pengurusan. Dan kita ni hari yang kebanyakannya mulai akan bercuti esok. Pengarah timbalan sampaikan salam dan sampaikan salam ucapan selamat hari raya, maaf zahir batin. Dan kami juga di pihak GK dan juga di pemeriksaan, rakan-rakan balik di kampung ni safe drive. Ni sekarang ni mulai semalam, minggu-minggu memang jam dah belum binang. Dah balik malam tengah, sibuk nak balik pergi petang pun 6.30 pergi, 8 suku sampai. Hari ni tak tahu macam mana. Selamat sampai. Dan di samping itu tugas-tugas yang kita perlu laksanakan, lakukan yang terbaik. Yang terakhir, saya tahu dah sekarang ni kita sibuk bincang-bincang pasal raya kan, berkenaan dengan jaga untuk penilaian penyeliaan untuk exam nanti. Exam nanti ada juga rakan-rakan yang perlu bertugas pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi sedia berkhidmatlah. Yang kalau rakan-rakan lihat ketua jabatan dalam KTP yang baru ni, pentaksiran, waktu pentaksiran bukan tak dikira, maksudnya dimasuk dalam semua kita ni. Jadi bahagian PBSM, bahagian pengurusan sekolah harian, kategori memang betul, kategorikan kita sama dengan guru-guru di sekolah. Jadi cuma kita jalankan, walaupun tugas hakiki kita sama, mengajar, buat persediaan persediaan mengajar, marking dan sebagainya. Tapi kita ni biasa dalam 15 minggu atau semester, kita kelompok kepada minggu-minggu tertentu kita buat. Macam sekolah tiap-tiap hari, katanya tiap-tiap hari atau tiap minggu, tiap hari lah mereka marking dan sebagainya. Jadi mereka semua tu termasuk dalam waktu mengajarnya. Macam dulu kita ambil untuk pentafsiran adalah kita diberi satu kursus 2 jam dan sebagainya. Sekarang tidak. Jadi bila rakan-rakan mungkin dalam masa terdekat ni, pihak pengurusan akan keluarkan
tarikh akhir untuk kita perlu isi. Yang dah isi, terima kasih. Dalam ATP, secara dalam talian tu, dalam My PDPP tu, insyaAllah sebelum ada tarikh terakhir 5 Mei nanti. Jadi bila rakan-rakan bila mula isi tu, lihat jumlah jam yang kita dapat amat, kadang tak capai 39. Secara automatiknya dia dah tidak, dia kira auto. Jadi dulu kita tambah. Contoh antaranya ialah kalau kita masuk 10 jabatan kuasa, 20 jabatan kuasa, kita dulu bagi juga yang pengurusinya, setiausahanya adalah jam-jam tertentu. Sekarang maksimum dia tinggal 3 ya. 3 jam saja dia bagi. Sama juga penyelidikan, buatlah 3-4. Dia kira 2 saja. Itu pun dia tengok kalau dia ahli, dia kira 2 jam. So jam-jam dah dikurangkan. Kita nak dapat maksimum, nak capai 39 pun mengah. Tapi kita buat banyak tugas yang kita buat tak seolah-olah tak diambil kira. Sebab tu kampus yang menjalankan rintis 10 kampus, antaranya IBDA dia bagi maklum belas pensyarah dia capai sampai 60 lebih, 68. Ikut kita kira dalam gunakan sheet yang lama, macam Excel lama tu. Tapi guna dalam sistem tak sampai pun 39. Jadi ya, banyak yang mungkin dikeluarkan, tak tahu dia, sebab IPGM jawab bahagian PBSM, bahagian pengurusan sekolah harian dah buat ketetapan. Bila IPGM bawa juga, mereka dah tolak ni, dah memang kerja hakiki dan sebagainya, dah tolak. Jadi yang ni memang link ni terus, bukan saja dengan IPGM, terus dengan KPM dan juga bahagian sekolah harian. Jadi anytime bila pegawai pengurusan tertinggi boleh lihat setiap semester kita mengajar berapa jam dan sebagainya. Dan kita perlu isi setiap semester lah, seperti mengajar biasa. Kalau waktu mungkin kita tak ada subjek dan sebagainya, kita lebih di belah kanan bahagian pengurusan pun contoh, dulu KJ kata 4 jam. Kami kata maksimum. Sekarang tulis 9 jam. Tapi kalau tak ada waktu, kita kena lihat lah. KJ sendiri pun 9 jam kena mengajar. Jadi kita mohon juga kalau ambilan pada bulan Ogos nanti, seperti mana yang kita minta, kalau dapat sekurang-kurangnya 10 kelas. Kalau masuk ikut option yang kita mohon, jadi tambahlah. Cuma nak maklumkan rakan-rakan, taklah keadaan kita senang seperti sekarang ni. Mungkin beberapa jabatan tak senang dah. Dulu, kini dan selamanya tak senang-senang. Dia macam tu saja. Jadi ada jabatan sebab kita kurang belajar dalam subjek berkenaan, kita adalah waktu-waktu senang dan sebagainya. Kita sediakan minda kita, insyaAllah dalam akan datang ni ramai. Di PDPP pun pengurusan dah mohon 4 atau 5 kelas nanti. Jadi bersedia. Dan penambahan pensyarah juga kita dah buat. InsyaAllah kita jangka sebelum Ogos lah, pensyarah baru akan laku diri. Kalau awal lagi cantik, sebab Jun, Julai ni kita ada paper-paper yang perlu kita laksanakan, dan kita ada kekurangan pakar dalam bidang sesuatu subjek khususnya biologi dan juga beberapa subjek yang lain. Dan dengan sedikit informasi pengurusan, sekali lagi saya merakamkan dan terima kasih kepada rakan-rakan untuk akhirnya untuk penyediaan nanti. Waktu-waktu sila lihat jadual yang telah dibekalkan, lihat waktu yang kita perlu menjadi penyedia pemeriksaan exam nanti, tepati, dan setiap segala prosedur sila ikuti. Contohnya ambil kertas soalan dan sebagainya dari rakan-rakan yang kurang sihat dan sebagainya, bantulah rakan yang dalam kumpulan berkenaan. Jadi selamat bertugas nanti pada bulan Mei untuk kita nak persediaan pemeriksaan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin, yang lain cuti selamat bercuti, selamat berada bersama dengan keluarga. Sekian bila kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Nasruddin atas kata-kata yang penuh bersemangat tadi.
dengan ucapan segala bagai semua kan. Terima kasih Cik Nesh. Okey, seterusnya tanpa masa saya menjemput Pak Jana Bukit Arani untuk memberi taklimat peperiksaan. Silakan Pak Jana. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang hormati Encik Naziruddin, KJKA, sesama yang juga dihormati ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit dan juga semua pensyarah-pensyarah IPG Kampus Pulau Pinang. Pertamanya saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang dapat bersama-sama hadir pada pagi ini untuk sesi taklimat peperiksaan bagi peperiksaan Mei 2023. Okay, saya sebenarnya sedia maklum hari ini merupakan hampir sangat dah dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Tapi saya memohon maaf kerana kami juga tak ada ruang lain untuk mengadakan taklimat peperiksaan kerana ini saja hari, masa dan waktu terbaik untuk saya boleh susun untuk bersama-sama pensyarah-pensyarah IPG KPP untuk mengadakan taklimat exam. Jadi walaupun seperti Cik Dimas kata, hati dah ke lain, body je kat sini mungkin kot, tapi tak apalah. Saya tengok body ada pun sangat bersyukur. Terima kasih banyak-banyak semua. Hati tak apa, saya pun tak tahu lah hati berbelah bagi juga ni. Okay, terima kasih banyak. Okay, sebenarnya saya akan teruskan taklimat peperiksaan Mei pada hari ini. Jadi peperiksaan pada hari ini telah kita gabungkan dua peperiksaan sekali. Juga peperiksaan Mei tetapi untuk pelajar PPSMP, PISMP dan juga pelajar PDPP KDC. Untuk maklumat tarikh peperiksaan, okay, seperti yang pada paparan slide yang dapat, tarikh peperiksaan akan bermula pada 2 Mei dengan dimulakan dengan program PPSMP dan PISMP. Dan 17 Mei itu adalah tarikh akhir bagi peperiksaan PDPP KDC. Jadi makluman berkaitan jadual waktu peperiksaan telah UPP emailkan kepada semua pensyarah-pensyarah pada tarikh 3 April 2023 dan juga makluman pelantikan pengawas dan pemantau peperiksaan juga telah di-email kepada semua pada 3 hari bulan April 2023. Jadi saya harap semua pensyarah dah dapatlah dokumen-dokumen yang telah di-emailkan dan bukalah file tersebut. Jangan terima tapi tak buka tengok. Sebab penting ni untuk tengok ya. Terima tu tak apa, kalau tak terima bagi tahu. Dan terima tak tengok pun bahaya sebab tak tahu kandungan itu apa. Jadi tarikh peperiksaan dah ada. Pengawasan pun kita telah tetapkan melalui lantikan pengawas dan pemantau. Dan seperti semua sedia maklum, bila tengok nama sendiri, ada yang 2, ada yang 3. Memang tak ada orang yang sekali pun kali ni. Memang ada. Yang sekali itu sebab dia dah kena sebelum ni. Sebab sistem dia dah gundalkan semua data-data dalam e-test. Jadi kalau pensyarah-pensyarah rasa tak puas hati, nak tengok kenapa ada rakan sekali, kenapa saya 2 kali, 3 kali, boleh datang jumpa saya akan buka e-test, saya gundalkan 1, 2, sorry. Yang pemantau 4 kali. Pemantau daripada KJKU kan? KJKU. Jadi jadual peperiksaan ini telah generate melalui sistem e-test. Jadi data-data itu memang adalah dalam itu berapa kali keterapan jaga dan sebagainya. Dan untuk tanggungjawabnya, ada yang jadi pengawas, ada yang jadi ketua pengawas. Memang yang jadi ketua pengawas tak pernah jadi ketua pengawas pada semester lepas. Jadi kali ini dilantik menjadi ketua pengawas. Tapi yang kena juga jadi ketua pengawas, prestasinya cemerlang. So sistem kekalkan dia untuk menjadi ketua pengawas. Itu je saya boleh kata, nak kata apa lagi. Sebab dalam e-test kita dah generate dia punya DG berapa, apa-apa semua. Dia pusing-pusing. Kita pun tengok,
Itu sedikitlah lah saya cakap ya. Tapi kalau ada benda yang nak maklum kemudian bolehlah PM. Tapi jadual itu adalah muktamad. Sekiranya ada pensyarah-pensyarah yang rasa saya tak selesa dengan tarikh dan masa yang diberikan, tolong rujuk KJ ataupun KU masing-masing. Jangan datang ke UPP kata saya tak boleh jaga dan sebagainya. Sebab jadual kita dah bagi pada 3 April, jadi mohon pensyarah tengok kalau ada apa-apa rujuk KJ untuk menggantikan ke, tukar ke, untuk nak suruh KJ jaga semua ke, kurang lah. Saya tak tahu lah KJ dah pula tanggungjawab. Okey, itu urusan itu saya serahkan autoriti kepada KJ dan juga pensyarah untuk berbincang. Okey, KJ semua ready lah ya. Okey, baik, seterusnya untuk peperiksaan kali ini, kaedah yang kita guna pakai adalah secara bersemuka, tak ada lagi hybrid, online dan sebagainya. Bilik peperiksaan yang kita akan guna adalah di Dewan Agung dan Dewan Persidangan, iaitu di blok sini lah ya. Dan di blok Anggrek kita ada beberapa bilik kuliah di aras bawah dan aras 1. Bawah saja. Okey. Dan calon-calon peperiksaan daripada PSMP, PDPP seperti saya maklumkan sebelum tadi. Dan juga untuk maklumat semua pengawal dan struktur pengawal juga, apabila berlakunya exam di Dewan Agung dan Dewan Persidangan, pihak UPP sediakan bilik barang di bilik G, di area KJDA punya pusingan tu lah. Di bilik G itu adalah bilik barang. Jadi pada waktu exam, pada sebelah pagi, tolong perhatikan calon-calon kita. Memang saya melarang mereka letak barang, apa-apa barang sekalipun, even sebatang pen ataupun kertas nak dilipat-lipat diselit di pokok bunga. Kalau sebelum ni kita tolonglah angkat, kesianlah, sayang pen dia lah, apa sebagainya, botol air. Tapi kali ni saya dah maklumkan kepada pelajar, kalau kita dapat pagi tu, kita ambil terus. Kita takkan pulang dah, menggunakan cara-cara yang lain lah kalau dia nak balik. Tapi saya dah pesan, tolong juga pengawal dan ketua pengawas tekankan di situ tak ada apa-apa peralatan berada di luar, diselit, disandak di tepi pintu dan sebagainya. Pastikan semua area di sekeliling bilik Dewan Peperiksaan kosong. Seterusnya, untuk sesi taklimat kepada pensyarah ini juga ada 2 kaedah. Pertama, seperti yang sedang berlangsung sekarang adalah secara bersemuka. Dan nanti semua pensyarah juga perlu masuk dalam sistem ITEMS, pergi kepada arahan urusan peperiksaan, pergi kepada taklimat peperiksaan. Okey? Pensyarah perlu isi, saya buka tarikh ini sehingga 28 hari bulan. Tolonglah sebelum pensyarah doktor, tuan-tuan dan perempuan pulang nanti ataupun ini isi siap-siap lah. Okey, boleh teruskan. Okey, baik, ada beberapa perkara penting yang saya nak maklumkan lah. Pertama, berkaitan dengan maklumat tarikh-tarikh penting bagi peperiksaan ni. Kehadiran pelajar. Okay. Untuk makluman, kehadiran pelajar adalah tarikh akhirnya adalah pada 20 hari bulan April. Jadi pada semalam, Dewan Pengusaha UPP telah menganalisis kehadiran dan mendapati beberapa ada lagi pensyarah yang tidak mengisi nama pelajar lagi pun ada. Tak daftarkan nama pelajar dan jumlah kehadiran juga mungkin tak cukup lagi. Mungkin ada esok ada kuliah lagi. Tak apa, cuma kita bagi itu sebagai draft kepada KJ lah untuk makluman dan juga kepada pensyarah-pensyarah takut ada yang terlepas pandang. Jadi saya harap besok tarikh akhir, jadi mohonlah pensyarah-pensyarah isi. Sebab kalau sistem dah tutup, kita tak boleh buat apa-apa lagi untuk adjust ataupun kurang atau lebihkan jumlah kehadiran. Seterusnya, makluman adalah berkaitan dengan peperiksaan Mei itu akan ada kemasukan markah mentadsiran bertulisan ke BP ITEMS, memuat naik bahan, dimasukkan markah. Kita hari ini saya akan teruskan sekejap lagi satu persatu. Okey, sebenarnya pada kehadiran pelajar, syarat layak untuk
menduduki peperiksaan adalah 100% kehadiran. Jadi pensyarah tolong tengoklah, kalau yang tak cukup itu tolong cukupkan. Dan kemudian kalau memang tak boleh juga nak cukupkan, mesti lebih daripada 80% dan ke atas. Dan perlu ada justifikasi kenapa pelajar tersebut tak cukup kehadiran. Untuk maklumat, pelepasan tersebut perlu mendapat kebenaran daripada Tuan Pengarah. Jadi selalunya dalam mesyuarat JKPP, pengarah akan tanyalah KJ, kenapa ada calon yang tak cukup 100%, jadi tak cukupkan 100%. Okey. Isi sebelum atau pada 20 hari bulan April. Ini nak raya sangat dah. Kan? Okey, seterusnya berkaitan dengan pentaksiran berterusan. Okay, saya tengok juga pada folder maklum-maklum daripada PD. Ada pensyarah-pensyarah yang telah menyiapkan bahan-bahan dan juga telah memberi verifikasi moderasi kepada PD. Pastikan kerja-kerja pentaksiran berterusan telah selesai. Okay. Yang mana markah-markah tersebut telah diverifikasi, moderasi. KJ pun kena tahu apa yang patut KJ maklum sebelum KJ sahkan markah dalam e-test. Okay. Kalau KJ dah sahkan markah dalam e-test, memang pensyarah dah tak boleh buka sistem itu untuk betulkan semula. Dan menggunakan lampici yang betul dan yang terkini, maksudnya boleh dapatkan daripada sistem e-test melalui arahan download bahan, key in dalam e-test. Markah yang diisi mestilah diisi dengan markah 100%, bukannya markah mengikut wajaran. Sebab dalam lampici itu ada kolom untuk wajaran dan ada kolom untuk peratus. Jadi tolong isi ikut yang dah di-autocountkan sebagai 100% itu. Okey, seterusnya pentaksiran berterusan juga. Bagi peperiksaan Mei, tarikh akhir masuk bahan adalah markah. Okey, seterusnya adalah bagi khususnya tiada peperiksaan, iaitu bukanlah peperiksaan yang kertas yang ada gabungan peperiksaan. Dia merupakan peperiksaan pentaksiran berterusan 100%. Okey, pada paparan ini kita juga telah letakkan dan maklumkan melalui memo tarikh akhir bagi PI, SMP dan PP adalah pada 5 hari bulan 5 dan bagi KDC adalah pada 17 hari bulan 5. Jadi selepas daripada tarikh itu, folder shareholder kita akan remove pensyarah. Okey. Okey, seterusnya bagi pentaksiran berterusan PSNP, PPSNP dan PDPP, tarikhnya juga adalah sama untuk tarikh masuk markah dan juga tarikh akhir untuk memuat bahan pentaksiran adalah 30 hari bulan 4. Ini kita dah memokan kepada semua pensyarah ya. Jangan terkejut pula, saya pula terkejut ni. Doktor-doktor, tuan-tuan, perempuan yang pagilah terkejut, saya pun nak susah elok dah ni. Teringat duit raya. Duit raya pun mungkin jugalah. Tapi kita dah keluarkan awal. Untuk makluman semua, kita dah tarikh-tarikh kita dah maklumkan awal. Jadi itu yang Cikgu Nash kata. Saya maklumkan Cikgu Nash, memang pensyarah kita takat ni saya tak terima apa-apa aduan. Tapi seperti Bainon, bila dah nambah dengan 4 LPGM pun tak luluskan juga tarikh perubahan KIM dan sebagainya. Okey, tahniah kepada semua kerana sentiasa membantu antara satu sama lain. Kalau tidak, kalau saya dah hantar surat permohonan, dah lah tak dapat, nama pula dah kena attack oleh LPGM. Saya takut Cikgu Nash tak pakai kopiah ada hari ni. Okey. Okey, baik.
Kerja-kerja buat untuk pentaksiran berterusan ini akan dibentangkan dalam mesyuarat JKPP IPG bilangan 3 2023 pada minggu hadapan 27 April jam 9 pagi di bilik Ejora IPG. Okay, bahan-bahan yang telah diisi, dimasukkan, disahkan oleh semua. Inilah platformnya untuk kita bentangkan hasil keputusan calon-calon peperiksaan bagi Mei 2023. Okey, untuk dekat ini saya rasa okey kot Oh, minta maaf. Saya mengadakan kehadiran Tuan Timbalan, Dr. Azhar. Dr. Azhar boleh duduk ke depan, Doktor? Silakan. Kita bukan raja kita buat. Okey, baik. Seperti yang nampak kat depan ni bukan takat slide Cikgu Nia, dari depan Cikgu Nia pun kita bawa back teruslah. Bukan kata maaf Cikgu Nia, depan-depan Cikgu Nia bawa ke sini. Tak nampak Cikgu Nia. Okey. Bag ni rupa dia macam ni lah, tapi nanti bukan yang sebiji lah yang macam ni. Ada yang macam ni, ada yang warna hitam, tapi memang semua beg beroda. Tapi seperti Puan Riza kata, beg beroda yang cabut tu kita tak bagi dalam kod kali ni. Dan saya dah minta terjemahan lah, kod boleh dapat beg baru. Lulus tu, terima kasih Tuan. Okey, baik. Beg ini kita akan keluarkan lah tiap-tiap kali exam. Beg tu sebenarnya berabuk lah. Tu kami lap balik sebab nak exam pula. Jadi rupa dia macam itulah. Dalam itu pelbagai benda, pelbagai dokumen, perkakasan yang telah kita readykan kepada semua. Beg ini yang akan datang ambil DPP pada hari exam adalah ketua pengawas ataupun penolong ketua pengawas sahaja. Namun kalau ketua pengawas tak sihat, penolong pun tak sihat, tapi kena bagi kuasa kepada pensyarah untuk datang ambil. Maklumkan kepada UPP dulu, tak boleh tiba-tiba datang nak ambil. Kita hanya akan bagi kepada seorang saja yang datang ambil dan tulis nama pada buku. Jadi bila pengawasan peperiksaan kita dah susun, tak ada pensyarah yang jaga seorang-seorang. Dia akan jagalah 2, 3 dan sebagainya lah. Jadi dalam sesama pensyarah mungkinlah boleh bincang macam mana pengeedahan terbaik. Mungkin lambat ke, cepat ke, siapa yang boleh nak tunggu di tangga, siapa yang boleh heret daripada UPP. Saya amat mengharapkanlah kerjasama macam tu. Sebab sebelum ni bila ada KP lambat, maka beg itu pun keluar daripada bilik kebal pun paling lambat. Dan budak terpaksa dalam keadaan kelam kabut memulakan sesi peperiksaan. Jadi saya harap mungkin ada boleh bekerjasamalah, interaksi yang baik dalam tim pengawasan peperiksaan tersebut. Bila boleh ambil 1 jam sebelum peperiksaan bermula. Kalau exam pukul 8.30, maka beg itu akan keluar daripada bilik kebal 7.30. Jangan datang 7 suku. 7 suku memang kita tak buka lagi pintu lah. Jumaat tu, lepas Jumaat tu ambil ataupun doktor minta rakan pengawas yang pensyarah perempuan lah tolong ataupun maklum kepada kita lah. Macam mana? Petang kedua. Exam pukul apa? Pukul 1 jam. Tapi kalau rasa nak solat dulu silakan. Lepas solat baru ambil lah. Tak sempat, tak apa. Kita memang tak tutup. Kami akan berganti-ganti solat. Okey. Pastikan calon letak barang di bilik ini ditetapkan. Okey, saya dah maklumkan tadi. Okey, tentang peperiksaan, antara taklimat-taklimat yang saya nak berikan berkaitan dengan tanggungjawab.
Okey. Ni mohonlah pensyarah ambil berat hal ini, terutamanya kandungan dalam beg itu. Janganlah kalau rasa berat tak boleh bawa satu beg itu, jangan pegang bimbit di tangan. Maklumkan kepada UPP, kami akan bagi extra beg lain ataupun sampul berkunci yang lain. Jangan sebab kita takut salah faham daripada orang yang melihat, padahal isunya berat, nak angkat seorang tak boleh. Tapi kalau ada gambar yang diambil oleh siapa-siapa yang akan diviralkan, itu menjadi masalah yang besar kepada kita lah. Okey, calon-calon perlu bawa kad pengenalan atau kad pelajar dan slip peperiksaan. Slip peperiksaan itu pastikan yang telah bertanda tangan oleh calon. Borang kehadiran pelajar BKC ada dua, satu kita beri letak dalam fail dan satu lagi kita tampal di dinding. Di akhir exam, dua-dua tu masukkan dalam beg. Yang ditampal di luar tu cabutlah, letak dalam beg. Buku soalan kita akan serahkan dan pengawas boleh bagi seorang satu buku soalan. Buku soalan, dan perhatikan dulu, tengok di situ sama ada tajuk masa yang betul dengan jadual yang kita telah letakkan. Bimbang-bimbang kalau ada yang salah sampul. Dan sampul yang kita akan beri memang tak buka apa-apa lagi. Ketua pengawal atau pengawal boleh panggil seorang calon untuk jadi pemerhati, gunting di depan dia dan edarkan. Jangan di depan rakan-rakan pensyarah sendiri ya, panggil calon di luar seorang atau dua. Okay, skrip arahan seterusnya adalah baca skrip oleh ketua pengawal. Skrip ketua pengawal kita telah sediakan dalam fail. Pengawas ketua pengawal boleh baca. Kalau ada tambahan, boleh tambah. Tapi tak boleh kurangkan arahan dalam skrip tersebut. Laporan penjaringan, kalau ada tolong maklumkan segera. Sekiranya dapat dikesan seawal mulanya waktu exam, mungkin hubungi saya terus ataupun UPP maklumkan. Dan ini juga sama seperti kalau buku soalan yang diterima itu dalamnya kandungannya ada yang salah, perlu maklumkan segera. Tapi kadang-kadang ada juga pelajar kita yang baca tak habis soalan dan dia telah kata, soalan ni salah. Pernah berlaku ya selepas dia baca tak habis, dia telah kata soalan yang dia terima bukannya buku soalan tu silap. Apa? Orang yang buat soalan tu buat soalan tak betul. Terornya pelajar BG Kampus Pulau Pinang. Soalan 1A PSMP. Dia buka-buka dia kata dekat pengawas, soalan ni salah. Puan, soalan ni salah. Tapi saya pun pergi. Sebab kita pun tak ada background kursus itu. Bila saya baca, saya boleh terima lah. Tapi dia kata, puan tak tahu, saya ambil kursus saya tahu. Itu saya kata sebab pensyarah yang dalam bilik tu semua kata, soalan ni boleh dijawab. Dia kata tak. Apalah, kita pun buat kursi dia. Kita rehatkan sekejap mereka, berhenti sekejap. Bila kita call ketua penghubung, kita call OIC di IPJM. Bila saya call nak tergelaknya, IPJ lain ada juga ambil paper yang sama, tapi dia pernah jawab soalan 3 lah. Lepas tu Pimpinan tak jawab soalan 1 lagi. Hebatlah pelajar kita, itu yang saya nak maklumkan. Jadi pengawas tak tahulah, saya rasa pensyarah kita Pimpinan dia hebatlah. Tapi pelajar kita lagi hebat, soalan 1A dia detect silap. Rupa-rupanya dia baca, tak tahulah dia punya baris 1 dan baris 2 tu, baris 1 dia pergi baca dengan sambung dengan baris 2, tu ayat dia tertinggal kat baris 1. Tu yang saya nak gelak. Yang IPJM pun gelak. IPJ lain dia soalan 3. Pulau Pinang tahan tu semua soalan 1 betul lah. Itulah hakikatnya. Jadi sama-samalah kita ambil maklum, perhatikan betul-betul, perincikan betul data-data soalan yang diberi. Selalunya soalan itu, kalau satu soalan untuk silap itu jarang-jarang sangatlah. Mungkin ada item-item yang berlaku itu boleh jadi. Okey. Baik, buku soalan untuk kali ini daripada IPJM kita terima juga buku soalan. Dan pada cover page buku soalan itu di ruang hujung itu adalah tertulis sulit.
Jadi bila sulit, pengawasan, penjagaan dokumen tu amat terbatas lah. Kena betul-betul. Sebab itu saya melarang semua calon-calon untuk bawa handphone masuk dalam jawab exam. Walaupun ianya diletak dalam poket, seorang kemungkinan boleh buat. Puasa viral sekarang ni amat menakutkan, padahal tak ada apa pun. Jadi saya mohon kepada semua pengawas, saya dah pesan kepada pelajar, memang saya tak bagi bawa handphone. Tutup ke apa ke, kalau dia letak dekat bilik barang tu, kita memang rampas. Saya dah pesan. Jadi pengawal-pengawal tolong bantu saya lah untuk menguatkan lagi bahan taklimat yang saya telah taklimatkan kepada pelajar, apa yang tak boleh bawa dan boleh bawa itu. Implikasinya sangat besar. Kalau tak jadi, tak apa. Kalau jadi, susah kita nak jawab. Kalau letak kat bilik barang, tak ada siapa jaga. Bilik barang tu tahu, tak boleh buat nasi. Kalau dah bawa tu, saya pulangkan kepada kita pengawal lah macam mana nak uruskan. Buku soalan kita bagi cukup-cukup. Sampul itu boleh buka 15 minit sebelum. Lepas tu tengok-tengoklah yang pakai tudung, yang pakai baju apa, takut-takut selip mata. Dah jumpa ya? Belum cik je. Pakai shawl. Macam lah. Yang lelaki macam-macam lah, yang pakai jaket. Dan saya juga telah ingatkan pelajar tak boleh pakai t-shirt, pakai baju formal, kasut tutup, dan tak boleh pakai t-shirt berkola dan berjaket. Dilarang sama sekali. Kalau ada, ketua ngawal dan pengawal suruh balik. Suruh ditukar bola tu. Kita bijak sekarang ni. Dia boleh pakai jaket, cuma kalau pakai t-shirt tutup jaket tak boleh. Kalau pakai kemeja untuk alasan sejuk boleh. Sebab yang berlaku ni dia pakai t-shirt, dia tutup. Jadi kita tak perasan dia pakai baju kemeja ataupun t-shirt berkola. T-shirt tak boleh lah. Walaupun ada rawa. Macam ni tak boleh lah. Kadang nanti hari Rabu dia boleh pula pakai. Okey. Buku kalau ada lebih, buku soalan, sebab kadang-kadang dah banyak nak kira pun mungkin terselit-selit, ulangkan balik. Dan pastikan angka giliran yang tulis pada kulit muka depan itu adalah angka giliran betul. Sebab ada pelajar yang tak ingat, tiba-tiba masuk dalam tu hang 14 ke 15. Bila kita semak, ada 2 orang calon yang ada angka giliran 15. 2 orang. Tu yang salah tu, nombor 2 digit pun kadang boleh tertukar lah. Dan sekiranya berlaku penyelewengan, kalau doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan tengok, dah rasa macam pelik dah ini, cara ni tengok ada penyelewengan, klip mata, hentak kaki dan sebagainya, tolong ambil tindakan segera. Apa yang boleh buat? Pertama, kita boleh benarkan pelajar itu duduk exam sehingga tamat. Tapi apabila tamat, tolong cross di buku jawapan penyelewengan, isi borang penyelewengan, dan kemudian pelajar itu akan diberi markah kosong. Dan untuk keseluruhan kursus juga akan diberi kosong. Akan didenda RM500, akan dikenakan tindakan disiplin atas 174. Dan kalau dibawa masuk ke mesyuarat JKPP, kalau dibenarkan dia untuk duduki ulangan, dia akan duduki ulangan gagal peperiksaan. Peluang untuk gagal ada, peluang untuk duduki ulangan sekali sahaja. Walaupun dia berada pada semester 7 ataupun semester 8, dia gagal paper ulangan satu kursus itu, maka dia akan diberhentikan. Itu syarat dia. Maka kosong pun kira kalau dia dapat menyelewengan waktu exam, keseluruhannya kosong. Ada. Cakap ni pimpinan tak ada. Tapi panduan tu kita ada. Dan yang ada kes sebelum ni kita gagalkan pelajar yang lewat. Pelajar yang masuk lewat ke dewan exam, dia ada 2 situasi lewat. Pertama, 30 minit sebelum 30 minit kita benarkan calon masuk, tapi kita tak bagi masa tambahan kepada calon. Kalau habis 4.5, maka 4.5 lah habis. Tapi kalau calon masuk lebih lewat 31 minit, 32 minit,
Dia memang tak boleh masuk dewan exam terus. Itu panduan dan saya taklimatkan kepada semua. Jadi saya mohonlah, sama-samalah kita, ketua pengawas dan pengawal, tolonglah bantu. Kalau saya taklimat tapi pengawal lepaskan mereka masuk, tak ada apalah. Jadi bila saya tekankan benda itu, pelajar sengih je lah. Kan? Jadi kita sama-sama lah. Kalau ada kerjasama yang erat daripada kita, pelajar kita memang tak berani. Kita bukan nak dora pun, tapi itu melatih disiplin pelajar. Sebab saya nampak pelajar kita ni bila pesan banyak-banyak makin lupa. So bila pesan tak jalan, kita kena ambil tindakan tegas lah. Okey, ada apa-apa nak tanya, nak tambah, silakan sebelum saya teruskan lagi. Okey. Sepatutnya tarikh masa yang kita pusing pada jam tu adalah tarikh yang sebetulnya lah. Tapi setakat ni kalau ada doktor maklumkan pada saya lah, saya nak pergi mendak ke belakang, pensyarah boleh pusing. Tapi sepatutnya tak berlaku lah. Mohonlah kerjasama sebab kita dah letak jam tu dah betul dah sebenarnya. Kita dah timing tu cantik supaya masa mula dan masa akhir itu tamat dengan cantik, dan ambil masa pensyarah hantar balik bahan ke UPP tepat pada waktu dia. Sebab kami di PP pun akan ada tunggu masa. Beg tu akan sampai berapa masa. Kita tengok juga di situ. Tak boleh terlalu lambat, tak boleh terlalu cepat. Bukannya kata kita tak ambil kira ya. Benda-benda tu pun untuk musim-musim macam ni kita kena kira lah. Seminit, 2 minit itu amat berharga. Jadi saya mohonlah pensyarah agar tak tukar masa di situ. Okey, next pensyarah. Kemudian jalankan peperiksaan, pastikan item-item berada dalam tu lah. Mungkin pensyarah kita tengok beg kita tu lah ada apa. Letak sini, ambil kursi. Okey, beg ini saya tunjukkanlah apa yang ada dalam bahan ini. Pertamanya, itu belum lagi. Okey, ini fail pengawas peperiksaan. Kita akan bagi fail berkulit keras lah, warna putih ini. Dan dalam dia kita sediakan semua bahan lah. Ini yang saya kata tadi, skrip. Skrip arahan peperiksaan itu, nak lebih boleh, kurang jangan. Laporan ketua pengawas kita akan bagi kepada pemantau, minta borang ini kepada ketua pengawas. Sebab saya letakkan dalam file seksa. Di belakang ni adalah pada ruang tanda tangan tu, seperti semua sedia maklumlah, bahan-bahan UPP perlu dicop dan ditandatangan hidup untuk peperiksaan. Okey, tanya di borang pemantau saya tak tunjuklah. Okey, ini kaedah mengisi lah, kita tunjuk siap-siap. Dan kalau ada pengawas yang tak hadir, tulis nama di situ, tulis cuti, MC tak hadir, ganti dan sebagainya, status di situ. Orang pemantauan, ini saya letak Dr. Zuhri punya paper. Inilah, kalau nak tulis ya apa ya, tidak pun tidak. Terpulanglah. Jadual markah kita ada saja letak dia punya ni saja, nombor saja, tapi kita tak lampirkan sebab JM akan ada dalam bentuk Google Sheet yang akan dikongsi oleh ketua pemeriksa kepada rakan-rakan pensyarah yang lain. Kalau ada lebih dari seorang pemeriksa. Jangan tanya pula, yang ni ada dalam tak ada? Tak ada, boleh siap tak ada. BKC kita akan tampakkan seawalnya mungkin 2 hari, selewatnya sehari sebelum exam. Kalau pagi petang, pagi tu kita akan tampal. Selepas sesi tanda tangan sebelah pagi habis, kita akan tampal.
Satu dalam file, satu di papan kenyataan lah. Ini yang saya kata pastikan budak mengisi. Ini yang lama. Jadi yang terbaru saya tak dapat lagi. Di tepi ni sekarang dah ada perkataan sulit. Itulah, itu betapa pentingnya bila kita dah menguruskan dokumen sulit. Ada perkara-perkara yang kita patut patuhi. Sebab itu saya kata jangan sesekali pengawas ataupun ketua pengawas terbawa keluar buku soalan ini keluar pintu. Memang kalau tak ada minta, tapi saya takut ada yang tangkap gambar. Okey, dalam file tu juga, dalam beg ini juga kita akan bagi sampul. Sampul ini akan diisi satu kelas satu. Senang pensyarah dia nak ambil kelas masing-masing. Jangan ideologi dia campur 2-3 kelas sekali asing-asing. Kalau cantiknya tulis kelas teruslah. Sains 1, Maths 1, hujung penjuru ni pun boleh, tapi perlu tulis kelas ataupun di sebelah ruang jumlah calon itu. Ini buku soalan yang terbaru saya terima daripada IPJM yang ada perkataan sulit. Saya tak pasti sama ada halaman dalam ini cukup untuk pelajar menjawab exam atau tidak. Kalau tak cukup, kita bagi kertas yang kosong. Kertas kosong ni juga, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan yang tak bertulis. Kalau ada nampak tulis, buang terus. Koyak tu setan itu, tak perlu bagi ke UPP. Koyak buang. Tong sampah akan saya minta konseptor letak betul-betul di tepi meja kelas. Apa-apa dokumen terus buang. Jangan selit-selit. Dan bila pada tamat, ini pastikan pelajar tak dapat lebih. Kalau dia nak tambah paper, minta seadanya, pensyarah bagi seadanya juga. Jangan rasa nak jawab satu soalan, pergi bagi 3 line. Sebab benda ni dia boleh guna pula untuk akan datang, dia buat masuk pula. Kita terima. Jadi kita kena pentagraf pun sama. Okey, matematik perlukan pentagraf, kita akan bagi. Kalau perlu, dan juga KJ Maths dan rakan-rakan pensyarah Maths, kalau paper Maths ataupun paper Sains jugalah yang perlukan pentagraf, maklumkan kepada UPP. Dan juga buku sifir kita akan bawa ke Dewan kalau perlu. Kita tak akan tinggal di Dewan Exam. Kalau perlu, kita akan bawa. Ini contoh sajalah. Memang sama saja. Dia punya ni warna biru juga. Dan di ruang ini, bila dapat nanti boleh selak-selak lah. Dan di sini, mohon turunkan tanda tangan. Bersekretariat. Ini penting. Walaupun rasa nanti akan jadi sampul kosong, tapi sampai di PP kita kira baliklah tentang polisi simpan ni. So bila dah tamat, beginilah sampelnya. Bila dah siap, boleh tulis angka giliran dan juga kelas di sini. Akan tanya bilangan sampel, bilangan sampul. Kalau dia ada 5 sampul, 1/5, 2/5, 3/5. Ruang-ruang yang patut isikan dengan permanent marker. Kalau permanent marker yang dibagi oleh UPP tak ada awak, tak cukup, bagi tahu. Saya akan minta pencipta tolong hantarlah kepada pengawas. Okey, itu untuk itulah, timbangkan juga lah kot lah. Sampul raya tak sampul raya? Sampul kosong mungkin ada lah dia. Okey. Baik, ini asas yang kita akan bagilah. Saya bukan apa, terpaksa tunjuk juga sebab nanti kita dah ada, sampai-sampai tak ada. Pelik tu. Jadi kalau tak ada, maklumkan. Sebelum buat keluar beg tu, maklumkan. Kepada UPP, kami tak ada apa dan sebagainya lah. Kita bagi benang.
whiteboard marker, permanent marker, gunting, ikut tempat terbuka. Kalau perlukan stapler, maklumkanlah kita akan masukkan. Tapi sebelum buat keluar beg, beritahu apa yang perlu lagi, maklumkanlah. Okay, next question. Okay, ini nanti boleh baca lah. Ini biasa saja. Cuma yang saya nak tekankan di sini, pastikanlah tak ada lagi proses pengawal juga bercakap kuat dalam bilik exam lah. Sebab ada calon yang hantar laporan kepada saya hilang konsentrasi menjawab peperiksaan kerana pengawal bersembang dalam jawab exam. Saya pun tak pasti ke mana, dia memang tak tulis siapa-siapa. Dia hanya hantar surat kepada kita lah. So saya maklumkanlah kepada semua. Okay? Kita pun bimbang. Benda ni sebenarnya di luar kawal sebenarnya. Tapi bila ada yang melaporkan itu, kita ambil serius lah benda ini. Saya juga tanggungjawab saya untuk memaklumkan kepada semualah hal-hal yang telah berlaku. Okay, buku jawapan. Okey. Okay, yang pertama tu ikat guna benar disediakan. Memang kita tak benarkan calon ataupun pengawal tolong stapler. Tolong ikat. Susun buku jawapan ikut angka giliran yang betul. Okey, jangan 1, 10, 7. Yang lambat kita kutip dulu. Tapi kalau kutip dulu pun tak ada masalah. Tapi susun balik semula sebelum masukkan dalam sampul lah. Okey, kembalikan kepada UPP bahan-bahan yang kita maklumkan tadi. Borang-borang dan dokumen yang dilampirkan tadi kosong asalnya. Balik kepada UPP mestilah berisi. Janganlah hantar yang kosong tu balik ke UPP. Sebab benda tu akan didokumenkan dan disimpan dalam bilik kebal. Okey, jadi saya mohon maaf lah kalau yang tak lengkap tu memanglah kawan saya di UPP ni akan telefon, akan cari. Tambah-tambah puan Cik Tom. Memang rakan-rakan pensyarah takut ni kena mat, takut kat Cik Tom. Sebenarnya dia pun menjalankan tanggungjawab dia sebenarnya. Kami pun tak niat nak mengganggu konsentrasi pensyarah untuk aktiviti lain. Tapi tanggungjawab ada due date, kita perlu maklumkanlah, perlu diselesaikan. Okay, next. Okey, ini saya lampirkan juga macam mana nak isi pula. Nak ikat benang. Boleh nampak tak cara nak ikat benang tu? Jangan ikat mati. Jangan ikat mati betul-betul dekatnya lubang ni. Yang retah. Pastikan dia ada ruang. Kalau rasa besar sangat nak guna pen, guna jari pun tak apa. Kalau tangan jari kecil, kalau dia besar jangan guna jari ni pula. Guna pen. Maksudnya ruang antara lubang dengan jarak ikatan mati benang tersebut adalah 1 pen. Carilah. Sebab apa? Sebab bila kita pensyarah semak, tak koyak. Kalau boleh dekat-dekat sini, sekejap lagi koyak, tambah pula pensyarah yang advance, buat cepat-cepat, terkoyak. Tolonglah ya, kita ada prosedur ikat benang juga di sini. Jadi saya maklumkan student saya tak beritahu. Kalau beritahu pun dia tak tahu ada benang apa. Jadi pengawal maklumkanlah itu cara ikatan yang terbaik. Dan yang kosong pun lampirkan sekali. Jangan yang ni satu benang, yang kosong satu benang. Tak bolehlah. Ini satu benang untuk buku jawapan dan juga kertas tambahan. Okay, next. Okey, borang pemantauan diisi oleh borang ketua pengawas, borang penyelewengan diisi oleh ketua pengawas. Yang akan tanda tangan di ruang halaman terakhir adalah ketua pengawas. Dan ada ruang saksi, mana-mana pengawas yang bersama-sama boleh jadi saksi. Borang pemantau akan diisi
diisi oleh KJ atau KJ. Kalau KJ tak boleh, KJ kena buat surat kuasa beri kepada pensyarah yang dia nak lantik menjadi pemantau peperiksaan. Penghantaran, macam mana rupa kita bagi, macam itulah rupa beg tu balik. Okey. Seperti saya tekankan tadi, habis-habis janganlah singgah kafe dulu. Balik kalau UPP, lepas tu baru pergi kafe. Saya bimbang sebab kita ada timing itu. Kita nak pastikan beg itu sampai pada masa yang kita dah ada kira-kira tu. Okay? Tapi kalau keadaan memang mendesak, maklumkan segera kepada kami lah. Beg tu tak boleh tarik ke, beg dah terborai ke, tayar dah tertanggai ke, beritahu lah. Okey. Ini bahan-bahan yang telah saya taklimatkan kepada pelajar. Okey, ini masuk pukul berapa, dan juga saya ingatkan kepada pelajar masuk dengan tertib. Jadi untuk masuk ke dewan, ke bilik persidangan, ke bilik tutorial nanti, hanya ada satu bilik sahaja yang pelajar akan jadi akses keluar dan masuk. Jangan pergi buka pintu belakang, pintu depan. Contohnya masa sidangan, pintu belakang pelajar tak boleh masuk. Pintu utama saja kita akan buka. Kita akan kawal seketat-ketatnya lah. Kalau pelajar nak pergi tandas atau budi bicara, ketua pengawal dan pengawas lah, tengok keadaan. Jangan tiap-tiap kali orang yang sama nak pergi tandas, tolong rasa bimbanglah juga bagi pihak dia. Tak tahulah kan, itu saya pulangkan balik kepada ketua pengawal dan pengawas lah. Mana-mana situasi yang boleh meragukan, ikutlah, jangan sampai ke dalam bilik toilet sudah. Okey, next, ini antara maklumat-maklumat yang telah saya beri kepada pelajar. Datang pukul berapa, apa yang mereka perlu buat. Next, calon tak boleh buka kertas soalan, calon tak boleh isi tanpa kebenaran. Okey, next lagi. Okey, baik-baik, sekejap. Okey, untuk meninggalkan dewan exam, calon tidak dibenarkan meninggalkan bilik atau dewan peperiksaan dalam masa 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Meninggalkan bilik ni maksudnya dia dah habis jawab, dia nak keluar. Tak boleh 30 minit selepas dan dalam masa 30 minit sebelum peperiksaan berakhir. Lepas tengah bermula. Maksudnya 8:30 pukul 9. Setengah jam sebelum pun tak boleh keluar. Calon dibenarkan untuk keluar tidak melebihi 5 minit. Ini yang saya kata tadi. Kalau people injured, kalau dia sakit perut, dia mesti lari punya. Takkan dia jalan kan. Jadi kalau dia lari, dia kata cepat. Kalau dia tak berlari, maka lambat dia kata. So pergi tengoklah, takut terpengsan. Okey, situasi yang saya nak kongsikan ini juga adalah satu lagi situasi yang dalam dewan kita akan letakkan beberapa kursus sekaligus. Mungkin 2 atau 3 kursus yang kita akan gabungkan sekali. Jadi ketua pengawal tolong ingatkanlah kepada calon yang habis awal itu, tertiblah dia keluar dan bangun supaya tak mengganggu calon-calon yang lain. Sebab pelajar kita ni kalau habis satu paper macam habis semua paper. Jadi tolong pesan siap-siaplah ketua pengawas dan juga pengawas. Tolong pergi tunjuk siap-siap laluan yang terbaik dan tolong diam, tinggalkan saja paper di situ. Kita tak nak mengganggu orang lain lah sebab memang waktu tak sama. Ada kursus yang habis awal, ada kursus yang habis lambat. Jadi untuk keluar masuk itu pun sama. 5 minit itu maksimum waktulah untuk dia pergi tandas ke dan sebagainya. Dan calon tak dibenarkan makan di dalam tu, terutamanya gula-gula plastik yang mengganggu. Kalau dia dengar bunyi-bunyi teringgal dia berbunyi, dia tanya siap-siap, apa yang makan ni? Apa yang awak makan dia bunyi teruk sangat ni? Okay, jadi kita kadang-kadang nak siapkan
Tak pergi ke tak sempat makan ke apa, kadang-kadang dia harus duduk biskut lah, apalah. Yang boleh bawa hanya botol minuman saja. Dia cuba. Ketua mengawal lah. Takut, ketua orang kata ada 5 minit buat keluar makan nasi lemak saya. Tu pula, tak tahu lah macam mana kan. Okey, baik. Okey. Ini untuk skrip pesan pula. Untuk makluman semua, skema pemakahan akan saya terima hanya sehari selepas peperiksaan selesai. Jadi janganlah pensyarah-pensyarah habis pukul 12. Jom, saya nak pukul 2 nak ambil skrip. Memang tak ada benda tu lagi. Saya tak boleh bagi. Minimum 1 hari sebelum baru SP tu keluar. Jadi barulah kita boleh sediakan untuk pensyarah untuk datang ambil. Okey? Bila boleh ambil, masa, waktu dan sebagainya, UPP akan maklumkanlah. Kita akan readykan. Cuma kalau perlu penambahan, nak tambah SP lebih, semua photostat ke apa, maklumkanlah. Kita akan siap kawal. Tapi masa nak datang tu pun, jangan tiba-tiba main nak ambil terus. Maklumkan dulu, kita akan ready bahan, keluarkan bahan daripada bilik korban. Sebab sekarang ni untuk makluman semua, di UPP kami telah dipasang CCTV. Jadi tak boleh suka hati, contoh merubah, rasa-rasa nak pergi ambil dan sebagainya. Tak boleh. Kena ada tertib acaranya. Pak Izzuan ajar saya cerita lah. Tertib acaranya. Maksudnya, betul ya? Sebabnya bilik kami tu kecil. Bilik kami tu kecil sekali dan dilengkapi dengan alat security yang menakutkan. Nak keluar masuk pun kalau tertinggal kunci memang duduk kat luar terus lah. Memang dah ada tu alam dan juga CCTV. Terima kasih kepada pihak perusahaan yang mendengar laporan daripada auditor-auditor. Inilah hasilnya. Maka sebelum raya ni kami dah dapat tu di UPP. Dah terpasang dan dah diguna pakai pun. Jadi kalau pensyarah rasa nak apa-apa daripada UPP, call maklumkan dulu. Kita akan cari dulu, letak di satu sudut, sedia ready. Sebab nanti semua pergerakan kita dalam tu akan direkam oleh CCTV. Lepas tu nanti jangan kecil hatilah kalau UPP tak ajak apa-apa tu. Faham je lah. Kami pun sentiasa dikawal dalam bilik tu. Tak tahulah apa macam mana lagi kan. Ni puasa memang baiklah lagi. Lepas raya tak tahulah jadi apa lah. Macam pula rasa kat dalam tu. Okay, apa-apa terima kasih banyak-banyak. Tapi itu seadanya memang perlu. Peralatan-peralatan tersebut memang perlu ada di UPP. Jadi lepas ni kalau audit, 2 teguran tu memang kita takkan dapat adalah sebab kita dah terima. Baik, seterusnya ini file biru. File biru ini kita ada dah disediakan di sini. Yang kosong dalam ni kita semua sediakan semualah. Jadi semua bahan-bahan yang tersedia ini ada gunanya dan perlu diisi. Ada macam-macam lah. Semua sedia maklum lah. BA, borang penyelewengan, yang cemerlang, gagal dan sebagainya. Dan sekarang ni bila UPP serahkan, masih di stapler, disatukan. Tapi bila dapat kepada pensyarah, tanggalkan dan nanti bubuh dia muka baru. Ini pun kita kepiskan dulu. Bila dah sampai, buka, masukkanlah dalam muka-muka buku dia, muka-muka yang mana patut. Untuk JM, print yang Google Sheet itu, tanda tangan hidup, semua dokumen UPP, kemudian stapler balik ikut dia punya tajuk dan juga bahan. Sampel script. Dah pun siap-siap dah, jangan lebih bubu 9 kepit sekali. Tinggi, sederhana, rendah, 3 cover dengan 9 sekali. 3. Kalau kurang pada 15, 1. Ini Lampiti 0401 yang dah ada markah peperiksaan, yang dihantar dalam folder pentadsiran bertulisan yang belum ada markah peperiksaan. Yang akan dilampirkan masukkan dalam ini adalah yang dah ada markah peperiksaan.
Jadi 2 kali cetak lah. Maksudnya 2 kali buat lah borang tu. 2 kali tanda tangan. Okay. Borang DPP jangan lupa cetak daripada hitam, tanda tangan dan hantar juga dalam ni sebab kita ada fail khas untuk PDP. Dan juga borang pengesahan pengisian markah yang ada 4 ruang tanda tangan itu. Okey. Dan juga dalam tu kita sertakan juga panduan lah, panduan-panduan yang penting daripada buku itu kita keluarkan, kita fotokopi untuk dijadikan panduan kepada semua pensyarah apabila nak menyemak lah. Okey. Itu sebelum dapatnya cantik lagi, dah kurus lagi yang tu, tak ada apa-apa isi yang tebal. Bila dah pulangkan balik, okay, dia size dia dah besar sikit. Di belakang ni ada checklist. Checklist di sini tanda-tandakanlah, jangan biarkan dia kosong. Ada tak ada catatan isi. Isikan di depan ini apa sampel yang masuk dalam fail, maka angka giliran itulah yang duduk di depan ni. Jangan angka giliran lain, sampel dia yang lain. Kemudian cop dan tanda tangan di ruang ketua pemeriksa beserta tarikh. Boleh saya teruskan sikit lagi? Boleh ya? Okey. GD untuk setiap kursus masih ada semester ini. Bahan pentadsiran berterusan seperti saya maklumkan tadi, tarikh dia perlu diisi bahan-bahan yang ada. Next slide. Ini untuk pelajaran berterusan. Semua folder ada 5 folder perlu diisi di situ, masukkan bahan-bahan. Dan saya dapati untuk sedikitlah perkongsian berkaitan dengan MQA baru-baru ini. Bila kita semak secara detail, ada pensyarah yang tak lengkapkan ni folder-folder ni. Saya sebenarnya kita tak adalah terlalu nak tengok satu persatu. Jadi saya serahkan tanggungjawab itu kepada penyelaras pentadsiran berterusan dan pengarah peperiksaan di peringkat jabatan dan unit. Jadi bila MQA tiba minggu lepas, kita buka-buka, rupanya pensyarah tak isi dalam tu untuk pentadsiran berterusan. Okeylah, ditanya Puan Haliza lah apa yang berlaku, saya pun tak tahulah. Kita share saja dengan dia. Tapi saya mohonlah untuk kali ini, mohonlah semua KJ, TKJ, rakan-rakan pensyarah, mohonlah kerjasama untuk melengkapkanlah kode-kode itu. Kita tak tahu bila ada masa yang nak guna ataupun tak guna pun, saya sendiri tak tahu. Itu untuk tulisan-tulisan. Untuk kode peperiksaan akan ada kode penggubalan sahaja, soalan dan sebagainya. Yang lain-lain dokumen adalah secara hard copy dalam file. Okey. EJM ini secara Google Sheet ini. Kemudian dia punya soft copy itu masukkan dalam folder tadi tu, dan JM ini akan dikongsikan kepada ketua saja. Jadi ketua lah akan di-share, bagi share link ini, buka share link ini kepada rakan-rakan penyemak yang lain. Jangan download. Kalau download, larilah wording dia. Sebab kita boleh dapat detect ya, kalau print tu yang di-download ataupun print daripada sini. Sebab dia lain. Jadi share saja file ini, beri kepada button share yang hijau putih tu, sharekan kepada pensyarah-pensyarah yang terlibat sahaja. Restricted. Jangan open share with me. Okey. Ini tarikh-tarikh akhir tadi. Tarikh akhir masuk markah exam 2 bulan 5, tarikh akhir 20 hari bulan 5. Untuk hantar file biru
29 hari bulan 5. Okey, next. Untuk PDPP KDC, dia buka pada 8 hari bulan, akhir pada 27. File biru hantar pada 6 hari bulan 6, 2023. Okey, ini berkaitan dengan internship. Ketika maklumkan internship pun ada markah yang perlu di-key dan statusnya sepatutnya berada dalam status pentaksiran berterusan. Tapi pelaksanaannya, tarikhnya telah berubah, maka tarikh mengisi masuk markah PRKA 3042 itu akan bermula pada 22 hari bulan 5 dan berakhir pada 27 hari bulan 5. Ini internship. Tapi kalau dapat awal, lagi baik. Sebab pelajar kita ini akan tamat pengajian dan berconvocation. Jadi data mereka perlu disegerakan untuk diprasenat dan tarikh keluar result adalah pada 30 hari bulan. Okey. Next. Okey, ini sedikit tambahanlah penggunaan sistem perisian pengesahan plagiarism dan in. UPP telah keluarkan lagi satu memo penggunaan lah 13 April 2023. Okey, di sini saya maklumkan kepada semua pensyarah mempunyai ID dia. Okey, dia punya email address itu SSX itu adalah email masing-masing lah @ipgm.edu.my. Dia punya password semuanya sama, instructor. Kemudian login. Sebab saya tengok ada juga yang belum aktifkan dia dan juga dah tamat tempoh juga. So, cuba dulu. Kalau tak boleh aktifkan akaun, maklum kepada UPP lah. Kita akan tengok semula dan kita akan resend semula lah dia punya invitation tu. Okey. Peperiksaan ulangan. Ini untuk makluman juga kepada semua pensyarah. Kita tak minta pelajar kita gagal, tapi kalau ada kes gagal, ada dua keadaan di sini. Gagal ada dua. Gagal yang pertama adalah gagal peperiksaan. Maksudnya bila dia dah exam, dia gabung markah exam, dia masih gagal. Jadi apa? Exam tak? Exam tu. Okey. Untuk ulangan tadi, kalau dia gagal ulangan, dia boleh ambil ulangan sekali sahaja dan jika dia duduk ulangan, dia mendapat markah 90 katakan. Tapi dalam keputusan, dia hanya akan mendapat grade C sahaja. Walaupun dia dapat A 99 sekalipun, dia hanya akan dikira sebagai 50 sahaja. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, dia menduduki ulangan khas. Ulangan khas ini contohnya kalau dia ada kematian pada hari exam. Dia boleh memohon kepada pengarah, buat surat rasmi kepada pengarah memohon untuk menduduki peperiksaan ulangan khas. Jadi kalau calon yang menduduki ulangan khas, kalau dia buat ulangan, dia mendapat 90, maka dia boleh dapat A+. Itu beza dia. Dia menikmati tak boleh. Kita cross je lah kat situ nak kata apa lagi dah. So begitulah ya, ini situasinya. Tapi pastikan calon-calon itu mendapat pengarahan daripada tuan pengarah dulu, baru dia boleh duduki ulangan. Okey, saya ceritakan tu lah banyak item-item dia tu. Ulangan hanya sekali saja digunakan. Tadi saya katakan tadi, kalau dia gagal ulangan sekali itu, maka dia akan ditamatkan pengajian. Okey, hal-hal lain, ni saya dah maklum tadi, ambil barang di UPP, baik tu 1 jam sebelum peperiksaan, semua dokumen, tanda tangan dan cak rasmi,
Pengisian markah adalah pada 1 perpuluhan 90.4. Kekalkan 90.4 isi dalam tu dengan bunda. Okey? Markah asal dikekalkan, tak perlu bunda. So tak apa, nanti biar sistem saja yang akan bunda. Dan kita semak juga dalam BP items tu, kita tengok ada pensyarah yang masukkan markah mengikut wajaran kertas, bukannya mengikut 100%. Jadi saya maklumkan lagi lah, untuk masukkan markah ke item, masukkan dalam jumlah markah 100%. Kalau dalam dalam PT001 tu, ambil kolom yang ada wajaran 100%. Kalau dalam JM tu, ambil yang di hujung itu adalah markah 100% bagi markah exam. Okey. Setakat ini, itu saja daripada saya. Mungkin saya bukalah. Kalau mana-mana KJ-KU, pensyarah, doktor-doktor, tuan-tuan dan perempuan nak memberi pemakluman positif, negatif, tambahan dan sebagainya, saya jemputlah. Silakan kalau ada. Ya, sila cikgu. Kalau ikutkan balik rasa saya sebab dia dah cuti lepas waktu tu. Tak nak. Tu saya tak tahu, itu pulang balik HCP lah. Tak tahu macam ni HCP benar balik ke tidak, saya tak pasti. Itu tarikh akhir 11 tu tarikh akhir PP dan PSAP. Okey. Sebab hari sebelah hari pula adalah Khamis 12 Jun. Saya tak pasti dah. Mungkin HCP ada kot Puan Azalina ada nak maklumkan apa-apa? Cik Faizal ada info ke? Belajar balik ke kampung bila-bila? Okeylah. Ada yang lain? Kalau tak ada, saya mohon kemaafan kalau ada sepanjang saya mengendalikan taklimat tadi ada tersalah kata, tersalah tutur bicara dan mengambil ruang masa dan jiwa doktor-doktor dan tuan-tuan puan di bulan Ramadan ini dan dekat-dekat raya ini. Saya mohon maaf dan saya rakan-rakan Puan Suhaila, Puan Saurini, Puan Syati, Puan Izrin dan Puan Cik Tok ucapkan salam Aidilfitri. Dan saya tak pernah berpantun lah untuk taklimat, kali ni nak berpantun lah. 1 Syawal menjelang tiba, takbir bergema menggagahkan jiwa. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun dipinta di hari mulia. Terima kasih banyak-banyak. Jika ada salah dan silap, maklumkan. Saya harap sebarang kemusykilan, ketidakpuasan hati dan apa-apa saja yang doktor-doktor, tuan-tuan dan perempuan rasa nak tukar dan sebagainya, boleh berjumpa Dr. Azhar. Dr. Azhar pesan kalau apa-apa pensyarah ada masalah berkaitan peperiksaan Mei 2023, boleh terus berjumpa dia di bilik lah. Dia akan uruskan kalau ada apa-apa saja. Okay, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.